Okey, kita sambung kembali, iaitu ancaman yang kedua adalah eutrofikasi. Okey. Apa maksudnya eutrofikasi? Untuk nota eutrofikasi ni, cikgu dah buat macam ni ya. Saya nak awak tulis nota macam cikgu buat ni. Okey, contoh macam ni. Okey, tajuk utama kita adalah eutrofikasi. Definisi tu cikgu buat garisan warna hijau. So nanti awak ambil perkataan yang cikgu gariskan warna hijau, masukkan dalam kotak ataupun bulatan definisi tu. Kemudian eutrofikasi puncanya awak ambil tulisan yang berwarna purple, awak tulis kat bahagian bulatan punca tu. Okey. Okay, nanti kita akan huraikan. Okay, kita tengok definisi dulu. Apa maksudnya eutrofikasi? Untuk kita isikan dalam bulatan yang berwarna hijau tu. Okay, eutrofikasi. Warna hijau ke warna apa? Warna biru yang tadi. Definisi tu warna hijau. Warna hijau. Ni cikgu dah silap ni. Ni sebenarnya warna hijau. Saya padam. Warna hijau. Saya silap pula. Okey, warna hijau. Eutrofikasi merupakan proses sesuatu ekosistem. Eutrofikasi merupakan proses suatu ekosistem air menjadi kaya dengan nutrien yang menyebabkan perubahan struktur ekosistem tersebut. Eutrofikasi merupakan suatu proses. Dia adalah proses ekosistem air, bukan darat. Dia lebih kepada ekosistem air. Air tadi kaya dengan bahan-bahan nutrien makanan sehingga menyebabkan ekosistem tadi tu boleh berubah daripada segi strukturnya. Okey. Awak isikan dalam yang berwarna hijau tu. Punca. Apakah punca berlakunya eutrofikasi? Puncanya, tu, ambil yang perkataan warna purple. Puncanya, lebihan sisa nitrat dan fosfat. Lebihan sisa nitrat dan fosfat ni kita lebih refer dia kepada baja lah. Hanya baja tanaman saja yang ada nitrat dan fosfat tadi. Apabila kita dalam satu ladang, satu kawasan pertanian, kita letakkan baja pada tumbuhan. Okey. Tetapi apabila berlakunya hujan, ini cikgu terangkan apa yang tak dalam buku teks ni ya, supaya awak lebih faham. Jadi apabila berlakunya hujan, sisa nitrat dan fosfat ni dibawa oleh air hujan masuk ke dalam tasik. Kalau tak hujan tak apa. Tapi kalau hujan, baja-baja yang ada unsur nitrat dengan fosfat tadi akan dibawa masuk ke dalam tasik dan sungai. Jadi, apabila nitrat dan fosfat ni tadi banyak dalam sungai tadi, dalam tasik tadi, dia akan merangsang pertumbuhan alga hijau di atas permukaan tasik atau sungai tadi sehingga menutup permukaan sungai dan tasik tadi. Nampak dekat atas tasik tu nampak macam hijau je. Okey. So, sambung lagi. So, keadaan inilah kita panggil eutrofikasi. Bila keadaan ini berlaku, cahaya matahari kurang. Mengurangkan penembusan cahaya matahari sehingga ke dasar tasik ataupun sungai tadi. Sebab dia dah tumbuh menutupi permukaan air tasik tadi, jadi cahaya matahari tak boleh tembus sampai ke dalam. Okey, ya. Okey, kemudian cikgu buat dua cabang keluar ni. Ini boleh menyebabkan
kadar fotosintesis tumbuhan akuatik menjadi rendah dan kandungan oksigen terlarut dalam air juga jadi rendah. Berpunca daripada perkara tadi tu, pertumbuhan alga hijau di atas permukaan tasik tadi ni, menyebabkan kadar fotosintesis tumbuhan akuatik menjadi rendah dan kandungan oksigen di dalam kolam tadi pun jadi rendah. Oksigen terlarut dalam air kolam tadi ataupun tasik tadi jadi rendah. So, apa yang terjadi? Warna merah tu apa dia? Kesan dia menyebabkan, ambil yang warna merah tu ya, menyebabkan tumbuhan dan haiwan akuatik tadi mati. Tumbuhan mati sebab tak dapat buat proses fotosintesis. Kan, tumbuhan mati. Kalau tumbuhan mati, sudah tentulah haiwan lain mati. Sebab tumbuhan kan sebagai pengeluar dalam rantai makanan. Jadi tumbuhan mati, haiwan lain pun mati. Bila mati, semakin banyak alga dan organisma akuatik pun mati. Jadi banyaklah organisma lain turut mati. Bila banyak organisma yang mati, populasi bakteria pengurai akan semakin meningkat. Populasi bakteria pengurai akan semakin meningkat. Sebab di situ ada banyak makanan untuk bakteria pengurai ni. Jadi bakteria pengurai akan datang kawasan tu dan mereka nak buat aktiviti penguraian. Sebab benda mati itu adalah sumber makanan bagi mereka. Jadi mereka akan datang di kawasan itu untuk buat aktiviti mereka, aktiviti penguraian. Okey. Seterusnya, kita tengok kotak yang warna hijau. Aktiviti bakteria pengurai. Okay. Aktiviti bakteria pengurai, ambil yang warna hijau. Bakteria pengurai akan menguraikan tumbuhan dan haiwan akuatik yang mati dengan kehadiran oksigen. Bakteria pengurai dia akan datang kawasan tu dan dia akan mencernakan. Dia akan menguraikan. Dia akan menguraikan tu maksudnya menghancurkanlah tumbuhan dan haiwan-haiwan yang mati dengan menggunakan oksigen. Jadi bakteria tu dia nak hidup. Nak hidup dia pakai oksigen. Dia gunakan oksigen dalam air tadi. Dan kesannya yang warna hitam tu akhirnya mengakibatkan kesan yang terakhir mengakibatkan, ambil yang warna hitam tu, pengurangan oksigen yang terlampau di dalam air. Maksudnya oksigen dalam air tu makin kurang sebab aktiviti si bakteria pengurai ni tadi. Ini akan meningkatkan bacaan ataupun nilai BOD, iaitu keperluan oksigen biokimia. Jadi nilai BOD untuk air sungai, air tasik ataupun air kolam tu akan meningkat. Okay, menunjukkan kandungan oksigen dalamnya semakin kurang. Inilah yang dimaksudkan dengan eutrofikasi. Eutrofikasi tu dan kesan-kesan eutrofikasi. Eutrofikasi boleh menyebabkan kandungan oksigen dalam air tadi menjadi sangat rendah. Sebab apa? Sebab aktiviti bakteria pengurai yang banyak di kawasan tu. Okay, kalau boleh cikgu tunjukkan gambar fenomena eutrofikasi. Ni contohnya. Ni adalah gambar. Sungai ni permukaannya sudah dipenuhi oleh alga hijau yang memenuhi seluruh sungai tadi. Jadi bila alga hijau ni boleh tumbuh sebab dia ada banyak baja kat dalam air tu. Secara tak langsung, pertumbuhan alga hijau di permukaan tasik tadi ni menyebabkan cahaya matahari tak boleh tembus ke dalam. Bila cahaya matahari tak boleh tembus ke dalam, tumbuhan tenggelam yang ada dalam sungai ni mati. Sebab dia tak dapat fotosintesis. Dia tak dapat cahaya, terlindung oleh alga hijau ni. Okay?
Bila tumbuhan tenggelam kat dalam tu mati, organisma akuatik yang lain pun turut mati. Bila semua dah mati, datanglah bakteria pengurai banyak kawasan itu. Sambil mereka membuat aktiviti penguraian, mereka juga menggunakan banyak oksigen. Akibatnya oksigen di dalam air itu menjadi sangat terhad. Okey? Dan seterusnya, boleh menyebabkan banyak lagi organisma kat dalam sungai tu mati. Tu dia. Harap awak jelas. Jadi awak salin kan dalam kotak-kotak ni, dalam bulatan. Suka hatilah nak buat kotak ke, nak buat bulatan ke, awak salinkan bentuk macam ni. Ya. Supaya kita boleh nampak dia punya peristiwa tu dengan lebih senang. Okey. Seterusnya kita tengok nota yang seterusnya. Ni pun salin sebagai nota. Yang semua cikgu tulis dalam ni, semua awak salin sebagai nota. Faktor-faktor yang menyebabkan eutrofikasi berlaku. Awak boleh refer gambar rajah 10.5 muka surat 206. Di sini dinyatakan ada 8 berlakunya faktor eutrofikasi. Salah satunya kita dah bincangkan tadi kan. Salah satunya adalah penyumbang utama eutrofikasi adalah bidang pertanian. Iaitu lebihan baja yang dibawa oleh air hujan ke dalam sungai. Okay, kita tengok. Kita tengok dalam konteks ada. Okay. Yang pertama mungkin daripada kilang. Kilang-kilang boleh menyebabkan faktor eutrofikasi. Kilang iaitu bahan buangan domestik. Okey, kilang-kilang tadi akan mengeluarkan bahan-bahan kotoran dia terus masuk ke dalam tasik ataupun kolam ataupun sungai. Loji kumbahan. Air kumbahan yang dah terawat tadi juga dialirkan ke dalam sungai. Rumah daripada kawasan perumahan, rumah pangsa, iaitu membebaskan air kumbahan yang masih lagi belum terawat. Rumah teres, kawasan rumah perumahan, iaitu dia akan membuang sisa deterjen, sisa sabun-sabun, basuhan dan juga fosfat ke dalam sungai. Kebun, iaitu baja nitrat dan fosfat. Seterusnya kandang kambing, kandang lembu akan membebaskan najisnya ke dalam sungai. Kawasan pembinaan juga akan membebaskan nitrat dan fosfat ke dalam sungai. Dan juga aktiviti pelombongan. Aktiviti pelombongan ni dia menyebabkan hakisan tanah. Di mana sungai tadi akan jadi lebih cetek. Ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya eutrofikasi, iaitu permukaan sungai, permukaan kolam ataupun tasik dipenuhi dengan alga hijau. Okey, sehingga menghalang penembusan cahaya matahari terus ke dalam tasik ataupun sungai tadi. Okey. Okey, sekarang ni kita nak tengok seterusnya apa dia ni? BOD ya. Yang BOD tu nanti saya akan bincangkan dalam link yang satu lagi.